Serang Hospital Gaza, tindakan Israel keterlaluan dan tiada peri kemanusiaan. Berita tengah hari 18 Oktober 2023, saya Hazel Desmond. Tindakan Israel yang melakukan serangan di semenanjung Gaza amat keterlaluan dan tiada peri kemanusiaan, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut kesal dan mengecam tindakan Zionis yang melakukan serangan di Hospital Gaza. Apapun dituduh siapapun, maknanya ini kesan dari serangan dan perang. Sebab itu kita kata sebaiknya hentikan. Ya, ini masa untuk kita redakan keadaan dan hentikan. Kalau teruskan, ini mangsanya wanita, anak-anak, pesakit. Ini sudah sampai ke tahap gila dan hilang peri kemanusiaan. Dan yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan ini rupanya ada kategori, ada manusia kelas 1, ada manusia kelas hamba. Dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Beliau berkata demikian pada sidang media Simposium The Path Towards a Greater Prosperity for Malaysia, anjuran Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC Universiti Malaya di Putrajaya. Tambah beliau akan turut bertemu Perdana Menteri Arab Saudi Putera Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud dalam masa terdekat bagi membincangkan konflik ini. Ditanya mengenai status pasukan pengaman negara di bawah misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNIFIL di Lebanon, Datuk Seri Anwar menyatakan keputusan mengekalkan pasukan keamanan di negara itu dibuat bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sekurang-kurangnya 500 maut selepas sebuah hospital di Gaza dibedil tentera rejim, dan seperti biasa tentera negara haram Israel cuba tunding jari dan menyalahkan kumpulan bersenjata Palestin atas serangan itu. Serangan dibuat beberapa jam sebelum Presiden Amerika Syarikat Joe Biden tiba di Asia Barat sebagai usaha meredakan ketegangan. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, fasiliti kesihatan yang diserang ialah Hospital Ali Arab yang terletak di tengah semenanjung itu. Pihak berkuasa mendakwa terdapat ratusan lagi mangsa masih terperangkap di sebalik runtuhan. Mereka menyifatkan serangan sebagai jenayah peperangan. Israel kemudian menuduh serangan dilakukan kumpulan bersenjata Palestin. Ia bagaimanapun dinafikan kumpulan terbabit dan menyifatkannya sebagai penipuan. Sidang tergempar Majlis Keselamatan PBB digesa diadakan segera susulan serangan hospital terbabit. Usul dikemuka Rusia dan Emirat Arab Bersatu. Menurut Duta Rusia ke PBB, Dmitry Polensky, mereka mencadangkan mesyuarat bersidang seawal hari ini. Dalam sidang yang berlangsung kemarin, Majlis Keselamatan PBB menolak resolusi Rusia yang mahu mengecam keganasan berterusan di Asia Barat. Majlis itu bagaimanapun merancang untuk mengundi syur Brazil yang hanya memberi kecaman kepada kumpulan bersenjata bukan Yahudi. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badli Shah turut menzahirkan rasa simpati yang mendalam terhadap rakyat Palestin. Titah baginda, isu Palestin menyerlahkan keperluan mendesak untuk perpaduan global. Bertitah pada persidangan antarabangsa ke-12 Forum Dunia Zakat dan Wakaf 2023, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin mahu ia dijadikan platform terbaik membentuk perkongsian sesama peserta. The Palestinian issue highlights the urgent need for global solidarity, compassion, and the sharing of resources. In this regard, Zakat Wakaf principles are fundamentally grounded in helping those in need, not just in Palestine, but worldwide. Persidangan selama 4 hari bermula semalam hingga Jumaat dihadiri lebih daripada 1,000 peserta dari 22 negara secara fizikal dan maya dengan hampir 100 kertas kerja dibentangkan. Persidangan bertemakan memberi makan kepada dunia, zakat dan wakaf untuk keselamatan makanan global yang mapan.
Persidangan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC perlu dijadikan platform terbaik oleh pemimpin negara bagi membuat satu desakan yang luar biasa untuk membantu rakyat Palestin. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Dr. Sani Arabi, Dato' Abdul Alim Arabi, beliau juga yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kekal bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin. Saya kira pihak kerajaan dengan kepimpinan yang ada kepada Perdana Menteri sendiri, dengan kalau kesatuan yang ada di peringkat blok-blok di bawah Caucus Palestin di Parlimen, boleh buat satu desakan ataupun ketumbukan yang lebih luar biasa. Dan saya mengharapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat turun ke Mesir untuk membantu merunding cara menggunakan kepimpinan beliau. Dan di persidangan OIC yang akan berlangsung, sesuatu yang kita boleh lakukan di peringkat Malaysia kerana kita dipandang tinggi. Hormat orang kepada kita itu adalah satu modal yang luar biasa. Beliau menjelaskannya kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. MAPIM juga sedang menyediakan bantuan berbentuk makanan, pakaian, peralatan perubatan serta barangan asas lain untuk disalurkan kepada rakyat Palestin yang sedang menderita. Sumbangan itu beliau menyeru kepada orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan derma seikhlas hati boleh melayari laman sesawang www.tabunggaza.com. Kita beralih ke persidangan Dewan Rakyat. Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan terus diperkasa. Bendung jenayah berkaitan termasuk dalam talian. Fauzura Yusof teruskan dengan perinciannya. Baik Hazel, Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan di bawah Kementerian Luar Negeri akan terus diperkasa sebagai hab latihan dan juga penyelidikan pencegahan keganasan. Sehingga kini lebih 4,000 peserta daripada pelbagai kumpulan sasar dalam dan luar negara mendapat manfaat daripada program yang dianjur. Usaha terus dijalankan bagi merancang pelaksanaan program yang peka terhadap bidang pencegahan keganasan termasuk dalam talian. Program-program ini berjaya meningkatkan pengetahuan dan keupayaan para peserta dalam bidang pencegahan keganasan. Siasat juga telah memperkenalkan program syarahan bersiri University Lecture Series ULS yang bertujuan membina dengan izin mental firewall dalam kalangan pelajar IPTA dan IPTS agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan ideologi ekstremisme ganas. Dalam pada itu, kebajikan warga veteran ATM sama ada berpencen ataupun tidak sentiasa diberi perhatian dan juga diberi fokus utama. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan melalui pelan kebajikan RM300 sebulan diberi kepada lebih 18,000 veteran ATM setakat ini. Jumlah peruntukan itu RM67.6 juta. Sumbangan khairat turut diberi kepada anggota termasuk tanggungan bernilai RM3,000 bagi veteran manakala RM1,500 bagi keluarga. Setakat ini jumlah yang dibelanjakan RM455,000. Bagi aspek kesihatan, kementerian telah memperuntukkan sebanyak 103 juta bagi tujuan rawatan dan juga ubat-ubatan serta alat-alat yang terkait dengan perubatan. Bagi aspek perumahan juga ada 3 inisiatif kita. Pertama adalah pembinaan rumah baru sebanyak 40 buah rumah, 170 bagi pembaikan dan juga 1 anggota 1 rumah. Dan ada 2 soalan. Pertama adalah Beliau menjawab pertanyaan Wakil Segamat Yunes Waran Ramaraj. Sementara itu juga, Angkatan Pertahanan Awam APM telah mengemukakan permohonan penstrukturan semula penjawatan di peringkat negeri dan juga daerah. Fokusnya bagi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan dengan lebih berkesan antara cadangan kenaikan grade pengarah APM negeri dan juga daerah. Di samping itu, permohonan APM bagi melantikkan secara kontrak seramai 1,501 jawatan yang melibatkan grade 19 hingga grade 11 hingga grade 19.
akan dibentangkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam GPA kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk dipertimbangkan dan mendapat kelulusan yang berhormat balik. Selain dari itu juga berikutan perolehan aset ambulan pecuan 4 roda, APM telah menerima waran penjawatan KP19 seramai 96 orang daripada keseluruhan kelulusan 192 penjawatan untuk fasa 1. Beliau memberi penjelasan kepada Wakil Baling Hassan Saad ketika diminta menyatakan apakah usaha menaik taraf perkhidmatan APM dari segi jumlah anggota, logistik serta allowance anggota sukarelawan. Pasaran baharu untuk produk tempatan ke pasaran antarabangsa sedang dikenal pasti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menerusi kempen Beli Barangan Malaysia. Inisiatif bertujuan memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana terutama mendepani cabaran kemelesiatan ekonomi. Ketika ini, rundingan sedang dibuat untuk memasarkan produk kosmetik tempatan melalui metrik ke pasaran di India. Dan yang amat penting itu yang dipertua, kita mengenal pasti bidang keberhasilan ataupun outcomes yang kita inginkan. Saya bagi contoh ya, bagaimana kita nak buat business matching, bagaimana kita nak bawa produk-produk Malaysia ini ke luar negara. Beliau menjawab soalan Wakil Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid. Baik, untuk itu sekian dahulu buat masa ini perkembangan di bangunan Parlimen. Kembali semula bersama dengan Hazel untuk berita seterusnya. Silakan. Fazura Yusof, terima kasih. Berita tengah hari berehat seketika, kembali selepas ini. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Hai, saya Yasmin Hani. Saya Fahim Muhammad. Saya Nimala. Temui kami dalam Sembang-Sembang AFNB 2023. Dan kami akan membincangkan topik terbeban hutang bagaimana pulih semula. Pastikan anda bertemu dengan kami nanti. Sembang-Sembang AFNB. 4 kawasan di Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 9 pagi ini, dengan Klang di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 155. Menurut laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar, 3 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat adalah Seri Manjung Perak 123, Tangkak Johor 119 dan Petaling Jaya Selangor 107. Sejumlah 54 kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana, manakala 10 kawasan mencatat bacaan IPU baik. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara adalah baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawalan kualiti udara di seluruh negara. Seorang lelaki berusia 43 tahun ditahan semalam dipercayai terlibat dalam kes samun melibatkan seorang remaja lelaki di dalam lift di sebuah bangsa puri, Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Rob Slamat, ia susulan video tular selain menerima laporan polis daripada mangsa berusia 14 tahun berkaitan kejadian pada hari Ahad pukul 5.25 petang. Bertindak atas maklumat, polis telah membuat serbuan dan berjaya merampas sebuah telefon bimbit, sehelai seluar dan sepasang kasut. Semakan rekod lampau mendapati suspek mempunyai 4 kes jenayah dan 3 kes dadah. Suspek juga positif dadah jenis morfin. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Seorang anggota polis berpangkat korporal cedera selepas terkena libasan kapar oleh suspek kes dadah. Kejadian berlaku ketika dia bersama seorang lagi lans korporal cuba menahan suspek dalam operasi tapis di kawasan kebun sawit Felda Bersia Gerik semalam.
Ketua Polis Daerah Superintendent Zulkifli Mahmud berkata dalam kejadian 12.30 hari itu, anggota tersebut mengalami kecederaan di bahagian bahu kanan dan bengkak di kepala. Kejadian berlaku ketika anggota polis tersebut telah terserempak dengan suspek berusia 31 tahun yang sedang menunggang motosikal. Suspek kemudian memberhentikan motosikalnya lalu turun dengan membawa sebilah parang dan kapak sebelum menyerang anggota berkenaan. Bagi mempertahankan diri, mangsa telah melepaskan tembakan ke bahagian kaki suspek. Hasil pemeriksaan ke atas suspek menemukan satu paket lusina berisi cebisan tumbuhan kering disyaki ganja dan keratan straw berisi bahan disyaki dadah jenis metafetamin di dalam poket seluar. Suspek dirujuk ke Hospital Daerah Taiping manakala mangsa mendapat rawatan di Klinik Kesihatan Bersia, Gerik. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 39 Akta Senjata 1960 dan Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1953. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas jurufoto kumpulan utusan Nur Azlina Jaafar yang meninggal dunia akibat jangkitan kuman pada hati malam semalam. Melalui hantaran di Facebook rasmi, beliau mendoakan agar keluarga Allahyarhah Harmah tabah dengan ujian itu. Jelas beliau kali terakhir bertemu Allahyarhah Harmah pada 14 April lalu ketika memberi sumbangan tabung hawana kepada suaminya Muhammad Bazir Abu Bakar yang juga bekas wartawan kumpulan utusan. Allahyarhah Harmah Nur Azlina Jaafar, 45, meninggal dunia di Hospital Serdang semalam dan jenazahnya akan dikebumikan di tanah perkuburan di Batu 10 Ceras hari ini. Allahyarhah Harmah meninggalkan 3 orang cahaya mata iaitu 2 anak perempuan dan seorang lelaki yang masih di sekolah rendah. Bursa Malaysia memulakan dagangan rendah mengambil petunjuk prestasi bercampur-campur semalaman Wall Street apabila ketegangan di Timur Tengah kian meningkat. Indeks FBM-KLCI susut 1.44 mata kepada 1,442.69 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. UEMS muncul antara kaunter saham paling aktif susut 3.5 sen kepada 75.5 sen. Sebaliknya, Minox meningkat 1 sen kepada 38 sen disusuli Ecoves yang mencatat penurunan 2.5 sen kepada 48.5 sen. Beralih ke kaunter saham paling untung, Nestle naik 60 sen kepada RM124.10. PPB bertambah 18 sen kepada RM15.06 manakala Petdeck meningkat 16 sen kepada RM22.88. Ringgit memulakan dagangan rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi. Data ekonomi terkini negara itu yang lebih baik mungkin mendorong lonjakan dalam hasil bon Amerika Syarikat. Pada 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.73 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.46 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.76 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro. Dan berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.04. Pemberian subsidi bersasar yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2024 memberi kelegaan kepada rakyat Malaysia, terutama bagi golongan B40 dan M40. Ia berikutan dapat memberi manfaat kepada mereka dalam mendepani cabaran kos sara hidup. Tinjauan RTM mendapati rata-rata masyarakat menyambut baik usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Subsidi untuk golongan yang bersasar itu baik, tapi biar sasaran tu betul-betul sampai pada matlamat je. Kalau kata 100% tu mungkin susah sikit, maybe 80 ke biar sampai pada tempat je. Jadi rakyat rasa lega sikitlah, tidak begitu tertekan. Pada prinsipnya bersetujulah dengan subsidi bersasar tu. Biar siapa yang patut dapat sepatutnya dapat berhak yang dapat, bukan orang lain yang tak berhak. Lebih lagi warga asing pun boleh dapat. Sekarang ni B40 lah, M40 pun perlu juga ada subsidi bersasar. Jadi kita perlu ni sebab kita nak tapis siapa yang berhak, siapa yang boleh ditangguhkan.
sebab macam setengah orang dia dah orang kata T20 lah, T20 pun masih diberi subsidi, sedangkan dia mampu. Jadi apa salahnya kita bantu orang yang lebih kurang berkemampuan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pendekatan penyasaran semula subsidi sebanyak RM81 bilion akan dilaksanakan secara berfasa dan hasil penjimatan sebahagiannya akan disalurkan melalui sumbangan tunai rahmah. Beli! Betul! Shopee ada penghantaran percuma! Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Lagi perkembangan serangan udara terhadap Hospital Gaza. Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam reaksinya berkata, perbuatan kejam rejim Zionis adalah satu jenayah perang dan pembunuhan beramai-ramai. ولن نسمح لها بالإفراط. ما جرى هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. الليلة تم قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة من قبل إسرائيل. Abbas turut mengesahkan beliau bersetuju dengan Mesir dan Jordan untuk membatalkan sidang kemuncak melibatkan 4 negara. Ia melibatkan beliau sendiri bersama Raja Jordan, Presiden Mesir dan Presiden Amerika Syarikat. Cukuplah dan hentikan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin. Itu gesaan Duta Palestin ke PBB, Riyad Mansour, kepada Presiden Amerika Syarikat Joe Biden untuk memberitahu sekutunya Israel. Immediate ceasefire. He is capable of telling Israel enough is enough. You have to stop this carnage against the Palestinian people in the Gaza Strip. Let this stop. Let humanitarian assistance take place. Do not displace 2 million Palestinians and push them in the direction of Jordan. And then let's begin a political horizon, as our brother from Egypt has indicated. We need a political process that will end the occupation as quickly as possible and to implement the global consensus on the two-state solution. Beliau berkata demikian susulan situasi terbaru apabila 500 rakyat Palestin maut dalam serangan di sebuah hospital di Gaza. Skuad Harimau Malaya terpaksa berputih mata untuk merangkul gelaran Pesta Bola Merdeka ke-13 selepas tewas di tangan Tajikistan. Dalam saingan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi, menyaksikan Malaysia bolos 0-2 dengan pasukan pelawat. Tajikistan, pasukan ranking ke-110 dunia, menghampakan Malaysia buat kali kedua selepas final Piala Raja Thai di Chiang Mai, Thailand tahun lalu. Dalam aksi berkenaan, Tajikistan membuka jaringan minit ke-44 melalui rembatan leret Rustam Sarov. Tersentak dengan jaringan itu, Malaysia hampir merobek gawang lawan, namun tandukan pertahanan kanan Matthew Davis berjaya ditepis penjaga gol Tajikistan Barotov Della. Di babak kedua, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gun membuat 2 pertukaran, membawa masuk Azam Azmi dan Akil Rashid menggantikan Davis dan Arif Aiman. Asakan demi asakan, namun tiada jaringan terhasil. Sebaliknya, pemain gantian lawan Samir Shahrum pula tampil mengesahkan kejuaraan sulung Tajikistan dengan jaringan minit ke-88. Kejayaan Tajikistan itu meleburkan rekod tanpa kalah 7 perlawanan Malaysia yang menghuni ranking ke-134 sejak tewas kali terakhir dalam separuh akhir kedua Piala AFF 2022 di tangan Thailand 03 Januari lalu. Sementara itu, pengendali skuad kebangsaan Kim Pan Gun jelas kecewa dengan keputusan berkenaan. Beliau mengakui anak buahnya gagal beraksi dengan baik di sebalik tekanan besar untuk memenangi Pesta Bola Merdeka.
Pelatih dari Korea Selatan itu memohon maaf kepada rakyat Malaysia yang meletakkan jangkaan tinggi untuk muncul juara, namun malangnya gagal berbuat demikian. Beliau mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas kekalahan itu hasil rentak permainan dan taktik yang dituntut terhadap pemain semasa perlawanan. Baginya tidak adil untuk mengkritik pemain kerana mereka telah bermain dengan baik dalam menguasai perlawanan dan bermain dengan penuh tenaga menentang pasukan di tangga ke-110 dunia. Kekalahan itu disifatkan sebagai wake-up call dan ada ruang untuk diperbaiki menjelang saingan kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Bagi pengendali Tajikistan, Peta Segrat pula, beliau memuji pemainnya yang mempamerkan disiplin tinggi sepanjang perlawanan. But again, without good players, without discipline, without assistant coaches, this is not a one-man show. We are a very, very good coaching team, and this is the key of that. That is Gela Shekilace, this is Vladimir Krunic, this is letztendlich Tasu Bakeria, this is Alif Bek, this is Alisher, and this is me. And also don't forget the great staff, doctors and masseurs and everything. We are as team. This is success, teamwork, not a one-man show, please. Kali ini merupakan penampilan sulung buat skuad Singa Persia di pentas Pesta Bola Merdeka. Tajikistan menghampakan Malaysia buat kali kedua, kali ini di hadapan hampir 40,000 penyokong di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sebelum ini, mereka pernah mengecewakan Harimau Malaya di pentas final Piala Raja Thai tahun lalu. Tular di TikTok, perarakan jalanan mengibarkan bendera Cina. Ada yang mengaitkannya dengan parti politik. Tak kurang, ada yang cuba menyentuh isu 3R. Semakan pasukan biar betul mendapati ia tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau perjuangan kaum. Sebaliknya, perarakan berlangsung pada Pesta Kebudayaan Guangdong Antarabangsa Negeri Sembilan. Menurut Polis Remban, perbuatan kibar bendera Cina itu tidak melibatkan rakyat negara ini. Pesta kebudayaan itu juga mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan. Tiada laporan mengenai salah laku penganjur diterima pihak berkuasa. Orang ramai diingatkan tidak menyebar maklumat palsu, terutama berkaitan isu 3R. Penyebaran maklumat sedemikian merupakan kesalahan. Ingat, jangan mudah percaya maklumat yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Hazel Desmond. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.